A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kembali bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus bersama dengan kita setiap hari dalam pengajian yang disusun setiap hari untuk anda semua, untuk sama-sama kita menuntut ilmu, yang mana bila kita menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan janjikan Allah mempermudahkan urusan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada para penonton, Allah jadikan lelaki, Allah jadikan wanita supaya mereka ini berpasang-pasangan dan supaya mereka ini boleh berkembang biak. Makin ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat, suami ini mempunyai peranan yang besar di dalam keluarga. Namun persoalan yang kita nak bawa pada hari ini, kusangkakan dia ni suami, rupanya seorang gay. Baik, pada para penonton, kita ambil serius perkara ini dan kita nak cegah habis-habisan tentang perbuatan gay ini. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita, Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar yang sangat baik. Syukurulillah. Terima kasih Ustaz. Lama tak jumpa dengan Ustaz. Sungguh. Nampak gayanya lama berkelana di bumi Istanbul saya. Alhamdulillah. Kita semua rindu nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Jadi Ustaz, topik kita pada hari ini agak keras dan agak serius. Iaitu berkaitan dengan kita nak cegah habis-habisan lelaki yang bersifat gay ini. Iaitu topik kita, suami rupanya gay. Mungkin sebagai mukadimah kita nak faham apakah itu sebenarnya mukadimah topik kita pada hari ini, suami rupanya gay. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Terima kasih Dai Aiman. Yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, ayah, ibu, adik, kakak, abang, apa khabar semua? Saya yakin ayah saya, ibu saya, saudara mara, kaum kerabat kita semua, seluruh rakyat Malaysia, keluarga Malaysia sekarang sedang menonton Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih penerbit, Kak Syam dan semua kru, abang-abang kameraman dan juga semua yang terlibat pada pagi ini. Pagi Jumaat, jom kita memperbanyakkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Baik, tajuk ni ketika belum kami bersiar, sebelum on air tadi, kami berbincang dengan Dai Aiman. Sebelumnya, saya dengan isteri saya malam tadi di rumah, saya ketawa besar sebab saya kata, nak kena study banyak ni. Ada benda yang kita tak tahu banyak. Kemudian dalam kereta tadi dengan pengurus saya, banyak berbual tentang tajuk ni. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru TV 339 yang dikasihi Allah sekalian. Apabila kita sebut suami rupanya gay, perkataan pertama yang patut kita keluar ialah na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon dengan Allah agar Allah lindungkan kita daripada semua tu, ya. Dan benda ini termasuk dalam disebut LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Dan benda ini bukanlah perkara baru. Itu yang kita kena ambil ingat, ambil tahu, ya. Benda ini telah dibincangkan lama dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut dalam suratul A'raf. Dan kalau kita buka suratul A'raf, ya, surah yang ke-7, kita mula dengan ayat yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apa yang dikata oleh Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, ya, Nabi Allah Lut kata kepada kaum dia. Apa dia kata kepada kaum dia? Dan Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam kami utuskan. Ingatlah ketika dia berkata. Apa kata dia, tuan-tuan dan puan-puan? Dia kata pada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tak pernah dilakukan oleh seseorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Tu disebut kat situ, ya.
And we had sent Lut, peace be upon him, when he said to his people, do you commit such immorality as no one has proceeded you with form among the worlds? Supaya orang tahu. Bukanlah kita suka-suka nak cakap bahasa Inggeris pagi ni, tapi nak bagi orang tahu. Jadi mukaddimahnya di sini, perkara ini berlaku ribuan tahun dan dulu. Satu tempat nama Sodom dan Gomorrah, atau disebut sebagai Sodom and Gomorrah, ya. Kat mana sekarang tempat itu? Laut Mati di Jordan, ya. Satu peristiwa besar. Sebab itu ketika Dai Aiman mulakan tadi mukaddimah disebut keras, ya, satu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka penyelesaian kita akan perolehi dalam Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru ini, pelbagai penyelesaian. Saya mulakan bicara ini pagi ini dengan terus cerita penyelesaian Allah kurniakan bagi lelaki, wahai kaum Adam semua, seorang wanita yang menjadi fitrah pasangan, ya. Dan datangilah wanita itu dengan cara yang halal, cara yang dibenarkan oleh agama, cara yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berkahwinlah kalian. Karena perkahwinan maksudnya lelaki dan wanita menyelesaikan segala penyakit yang menjadi rahasia yang tak pernah selesai sebelum-sebelumnya. Kerana itu Nabi sebut, Nabi kata kahwinlah. Kerana apa? Kahwin itu kamu dah dapat separuh daripada agama dan iman, separuh agama, dan separuh lagi ialah taqwa. Wallahu a'lam untuk mukaddimahnya. Baik Ustaz. Jadi kalau kita lihat Allah SWT ciptakan manusia ini, lelaki dan perempuan, suami dan isteri ini supaya sakinah di dalam rumah tangga. Benar. Kalau kita lihat Ustaz, kucing pun tak cari jantan dengan jantan. Dan betina tak cari betina. Jadi dalam keadaan seperti ini Ustaz, kita nak lihat Allah SWT kurniakan manusia ini nafsu. Ini satu perkara fitrah dalam kehidupan. Kalau tak ada nafsu, itu bukan manusia yang normal. Jadi kita nak faham Ustaz, di manakah kecenderungan seorang lelaki itu boleh minat kepada lelaki ini Ustaz? Baik. Kalau kita lihat lagi, tadi kita baru baca ayat 80 kan. Ada lagi sebenarnya sampailah ayat 84. Surah Al-A'raf, ya, surah yang ke-7. Mari kita lihat untuk jawab soalan Nai Aiman itu tadi. Allah bagi perempuan. Kenapa? Baik. Soalan ini Nabi Allah Lut ataupun Lot, peace be upon him, alaihi salatu wassalam, ya, dia tanya kaum dia. Kata dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, ya, bal antum qaumun musrifun. Kata dia, indeed you approach man with desire instead of woman. Ya, rather you are a transgressing people. Satu jawapan yang tuntas bila ditanya patutkah kamu sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini kaum yang melampaui batas. Jawapan ada kat situ. Jadi begini kerana melampaui batas, ya. Panjanglah nak cerita. Kita sebagai pendakwah ni, Dai Aiman, tuan-tuan dan perempuan sidang penonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru yang dikasihi sekalian, bertemu dengan pelbagai masalah umat. Kerana itu kami bukanlah pendakwah yang selalu menjadi kadang-kadang siulan orang-orang netizen kat luar sana. Dia kata sedaplah Ustaz duduk dalam aircon, depan kamera, kursi empuk. Tak empuk pun juga ni kan. Tak empuk pun. Sebenarnya kami keluar, tanya Dai Aiman ni, keluar ke masyarakat, duduk bersama mereka di sana, masuk ke pelusuk kampung, bandar, Corok, dan kita temui pelbagai perkara. Antaranya yang saya temui ialah bagaimana satu orang yang nak bertaubat. Saya rawat dia 2 bulan. Dan dia bagi tahu bahawa satu benda yang menyebabkan jadi begitu ialah kerana keinginan untuk eksplorasi nafsu. Na'udzubillah min dhalik, ya. Dia ada banyak sebab. Tapi saya nak bawa apa pengalaman yang saya temui. Dia datang serah diri, Ustaz, dia kata dia nak taubat. Dia nak solat, dia nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata benda tu datang kerana eksplorasi nafsu. Bagaimana rasa dia? Dengan perempuan dah rasa.
Sebab itu Islam haramkan zina. Kena tahu benda ni, kena ambil peduli benda ni, kena cakna benda ni, keras ni, ya. Bila dia dah lalui penzinaan, terlalu banyak benda-benda pornografi telah pun diterokai, ya. Takkan takat ni saja keseronokan hubungan seksual ini. Maka dia kata dia pun cari lelaki. Tu dia sudah. Ya, dia cari lelaki. Setelah duduk sekian lama tak ada hubungan yang halal, dia telah musrifun, melampaui daripada batasan dia. Inilah sebenarnya yang jadi dalam masyarakat, di celah-celah kehidupan. Kita tak tahu apa masalah. Karena itu pagi ini bukan nak mengecam, walaupun keras amaran dia. Islam datang mendidik, ya. Islam datang untuk menyucikan kita. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulah. Dialah yang telah mengutuskan di kalangan orang ummi yang tidak mengetahui akan ketamadunan, kehidupan, panduan hidup, SOP, tata cara atau sebagainya, satu orang rasul. Utusan kami itu, kata Allah. Yatlu alaihim ayati. Dia membacakan kepada mereka semua ayat-ayat kebesaran firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, kat situ. Dia menyuci bersihkan mereka daripada amalan lutiyah. Kalau orang Arab dia sebut luti. Luti ni maksudnya homoseksual, ya. Dan wa yuzakkihim ini kita kena faham bagi suci bersih. Jadi bila dah lalu satu perjalanan dosa, dia nak pergi lagi jauh tau. Dia nak pergi lagi dahsyat lagi. Dia nak tahu lebih dalam lagi. Inilah dia bisikkan syaitan, jejak langkah syaitan, footsteps of evil yang disebut khutuwatus syayatin, ya, jejak langkah syaitan. Hingga dia kata, saya Ustaz teringin nak tahu macam mana pula dengan laki-laki. Lalu dia mendatangi laki-laki, dia kata, astagfirullah Ustaz, saya dah sedar, ya, dan saya kembali ke pangkal jalan. Jadi jawapan saya untuk Aiman punya tadi ialah melampaui batasan yang Allah Ta'ala tetapkan. Wallahu Ta'ala. Mungkin sebab itulah Ustaz sebut tadi dalam ayat Quran sebut la taqrabuz zina, jangan dekat langsung dengan zina ini. Sebab boleh jadi bila kita dah cuba, syaitan akan bisik dan kita nak cuba dengan lebih teruk dan lebih dilaknat oleh Allah SWT. Baik para penonton, jangan ke mana-mana, kita nak bicarakan perkara ini dengan lebih serius selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dan tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Suami rupanya gay. Baik, kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Maitun, yang mana soalannya, di awal perkahwinan hidup normal, penuh dengan kasih sayang, tapi lama-lama suami tunjukkan sifat yang sebenarnya, laki-laki gay. Soalan saya, bolehkah saya meminta cerai darinya? Silakan Ustaz. Ini saya kira soalan yang ketiga dah ni. Ya, Mak Etun yang bertanya tadi. Ya. Mak Etun. Hadirin rahimakumullah. Sekali kita dengar soalan yang diajukan tadi, yang Dai Aiman sampaikan kepada kita semua, kita boleh faham tau. Nombor satu, kefahaman kita mesti meluas. Ini Islam aja. Nombor dua, jangan emosi. Kita letak ilmu dan pengetahuan dan ajaran Islam itu sebagai panduan paling utama dalam nak menyelesaikan apa-apa masalah, ya. In tanaza'tum fi syai', jika kamu semua ada perbalahan dalam sesuatu, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kamu balik cari Allah dan Rasulnya. Bila kita dengar soalan itu, kau nak minta cerai, kat situ, kat ujung penyelesaian dia yang tu. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang mendidik. Sepanjang perjalanan kehidupan kenabian, Nabi tunjuk proses. Sebab itu trust the process, percaya kepada perjalanan satu proses. Tak payah terjemahlah bahasa Melayu, orang faham proses ni, ya, mula, perjalanan tengahnya hingga akhir. Dekat situ datangnya tarbiyah.
adakah cerai itu penyelesaian? Ya. Tak adakah peluang yang menunjukkan Islam ini adalah agama terbaik? Kerana itu ada proses kat tengah-tengah tu namanya tarbiyah, pendidikan, bimbingan, panduan, asuhan. Kerana itu ada perkataan Rabb dekat situ. Rabbun, ialah bukan Tuhan sekadar Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan itulah yang mendidik kita sebenarnya. Jadi lalulah jalan tersebut. Bawa jumpa dengan orang-orang yang ada ilmu. Orang ada ilmu ni dia ada banyak lah. Orang sebut orang alim tu dia akan rujuk kepada orang yang mengetahui tentang agama. Betul, tak salah. Tapi orang ada ilmu, orang alim juga dalam bidang-bidang yang lain seperti bidang psikologi dan sebagainya. Dan carilah yang benar-benar ahli, jangan tersilap pula. Keluar mulut buaya, bagi masuk mulut harimau, mulut naga lagi teruk. Ya. Tapi kita cari yang betul-betul mukhlis, ya, yang nak perbaiki. Tuan-tuan, saya yakin penceraian itu bukanlah jalan yang terbaik. Walaupun dia tanya, bolehkah saya minta cerai? Nak jawab senang aja. Sambung je jawapan tu. Boleh? Boleh tak kan? Jawabnya boleh. Tapi adakah itu menutup segala permasalahan yang ada? Jawabnya tidak. Pergilah untuk dapat pendidikan. Ada rawatan sebenarnya. Ingat, ada rawatan. Sebab itu kami para pendakwah ni juga, para perawat, ya, saya merawat masalah-masalah sedemikian. Rawat mereka. Bagi tahu mereka, ajak mereka. Apa rawatannya? Dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tahu sebenarnya fitrah. Dia akan balik begitu. Macam Dai Aiman sebut tadi, kucing dengan kucing, saya nak sambung, kambing pun kenal pasangan dia. Dia tak ada nak pergi sondol sama-sama dia kecuali gurau. Ini nak saya sebut juga. Kadang-kadang orang lelaki ni dia ada gurau dia. Orang perempuan tengok, siapa ni gurau macam ni. Itu style dia, tu lain cerita. Itu lain cerita. Ya, dia bergurau senda, bergomoy. Tapi dia tahu ini gurauan dia sama-sama laki-laki. Bila dia nak berkasih, nak manja, nak sayang, nak dibelai, nak mendapat satu, kita sebut perhatian, dia akan cari fitrahnya ialah pasangannya wanita. Jadi laluilah jalan tarbiyah tu dahulu, ya, bukanlah jalan ekstrim yang kita kata itulah penyelesaian yang muktamad kerana Islam agama mendidik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sahabat kita di talian nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh kita raikan Ustaz? Silakan. Baik, kita bersama dengan Cik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz dah terangkan tadi, auzubillah min zalik, seorang gay lelaki, ingatkan suami rupanya gay. Jadi soalan saya begini Ustaz, apakah seorang gay yang isteri belum tahu semua pernikahan dulu dan mempunyai anak dengan isteri ini dan anak perempuan, soalan saya, apakah boleh seorang gay ini menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan ini, ataupun bagaimana Ustaz nak buat sekiranya perkara ini berlaku untuk penyelesaiannya? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami gay jadi wali Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawab soalan Cik Omar Abdul Majid, kita pemanggil setia hingga ke hujung hayat ini. Alhamdulillah, terima kasih. Soalan yang sangat menarik. Brilliant question. I'm trying to deliver the best answer. Jawabnya ialah boleh dengan syarat. Jawab boleh itu jangan stop. Jangan berhenti, jangan full stop kasi ada koma. Ya, boleh dengan syarat. Bertaubatlah. Taubatlah. Karena itu kita datang, tanyalah ustaz biar tahu dan jangan keliru nak mendidik, bukan nak menghukum. Kita bukan hakim, kita bukan qadi, kita bukan mufti. Ya? Kita ni nama pun da'i, orang yang menyampaikan, orang berdakwah, orang yang seru. Ya? Nama pun ustaz, orang yang mendidik masyarakat. Jadinya taubatlah, taubat. Baliklah ke pangkal jalan. Kalau dia tak nak taubat, jawab dia macam mana? Taubatlah juga jawabnya. Ya? Kerana peluang taubat itu senantiasa ada, kecuali datang dua ketika. Apa yang pertama? Nyawa sampai ke kerongkong, ya, sampai kat sini. Tak ada gar-gar kita ni, ya. Dah nak pergi dah pun tak nak lagi, habis dah kat situ.
Yang kedua, mentari naik di sebelah barat. Kita kiblat ke sini, naik kat belakang. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, kau naik kat belakang, itu betul lah. Ya, naik dari timur. Ni naik tempat kita menghadap kiblat tu. Ya, kita kat sinilah. Ya, habis lah. Itu peluang habis. Ya, saya tetap dengan pendirian bahawa Islam tu agama yang mendidik hingga orang itu dia memilih jalan yang merosakkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Islam itu ada proses penyucian, nama taubat. Ya, dan Allah Ta'ala sifatnya ghafur, maha pengampun, afu, maha pemaaf. Jadi kenapa kita tak nak mengambil sifat yang agung yang ada di sisi Allah untuk kita dekat diri dengan Allah? Saya pesan kepada semua, menjawab soalan Cik Omar Abdul Majid tadi, bertaubatlah segera. Jangan jadikan anak kita jadi mangsa, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kerana dosa-dosa kita, kerana itulah. Bukan kata isu gay ni saja nak jadi wali tak boleh jadi wali. Orang fasik pun, ya, bila nak jadi wali ni, orang akan minta dia taubat dulu, istighfar dulu dan sebagainya. Allah Ta'ala maha pengampun. Wallahu a'lam. Kita bukan penghukum tetapi penyelesai masalah saya. Masalah. Baik, sahabat kita di talian nak bersama dengan Fadil Ustaz, boleh kita raihkan Ustaz? Kita bersama dengan Encik Elias Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang anda juga Ustaz Rudi Rujak. Semoga sihat dan beri perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya nak tanya tentang sebelum berkahwin ni. Dalam ayat Quran pun ada mengatakan wala taqrabu zina, disebutkan menjauhkan zina, bunga-bunga zina. Bagaimana pula tentang perlakuan gay ni? Adakah perlu dia menjauhkan diri daripada seawal-awalnya, seperti yang orang kata apa, dari kanak-kanak sendirilah. Dia dah mula berjinak-jinak untuk memakai pakaian perempuan, bersifat berlembut seperti perempuan. Kita tak mahu dah selepas dah dewasa, dah nasi dah jadi bubur, baru dah susah payah kita nak untuk mencegah daripada menjadi seorang gay itu. Kita berjalan bagaimana caranya nak menjauhkan daripada perkara tersebut sebelum ia menjadi lebih teruk. Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ia bermula daripada kanak-kanak, Ustaz. Baik. Saya bila Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya bila mendengar soalan dari Cik Elias Abu Bakar ni, otak saya cepat berputar untuk melihat kepada apa proses yang saya telah temui dalam menyampaikan pendidikan, membawa balik masyarakat kepada jalan yang Allah Ta'ala kata wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, ada perkataan yuzakkihim, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Suci dan hikmah tu rahsia. Ya. Baik. Saya temui beberapa perkara dalam kajian, bukan hanya sekadar baca tu kaji juga. Tapi dalam kehidupan tu kita jalan, kita jumpa. Sebenarnya Cik Elias Abu Bakar tuan, ya, dan semua penonton tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Adik kakak abang, ayah ibu adik rahimakumullah. Dia bukan hanya sekadar mula daripada kanak-kanak. Saya sebut tadi tu. Sepanjang perjalanan proses tu. Ya. Kita ada temui orang yang datang, dia kata saya tak percaya dah kat perempuan. Umur berapa ni? 50, 60. Lah, bercucu. Dah ada cucu dah, generasi yang kedua, ketiga dia pertama ada anak, kedua, ketiga ada cucu. Kenapa dia kata mereka ni tak boleh dipercayai, gitu gini pula. Ada juga perempuan yang datang, saya tak percaya dah pada lelaki-lelaki, lebih baik saya cari perempuan. Pula. Ya, umur yang sama, 50, 60. Kita tak boleh hanya kata pada kanak-kanak. Dan kanak-kanak juga, betul yang disebut oleh Cik Elias tadi tu, kita tak nafi. Mendidik anak-anak dengan cara yang mungkin saya juga tidak mahu salahkan sesiapa pun pagi ni, ya. Kita temui kadang ialah kita nak kita dapat anak laki-laki atau kita ada adik laki-laki, kita kata seorang ni terengilah nak adik perempuan atau nak anak perempuan. Kita pun pakaikan dia
selendang ke, baju gaun ke apa kan. Jadi benda tu sebenarnya kita tak mau nak kata salah ni, ya. Semua balik untuk memperbetulkan. Dialah dulu dah jadi macam tu. Saya temui kes di mana ustaz saya jadi macam ni sebab mak saya nak sangat anak perempuan. Ini lagi teruk. Dia siap tebuk subang lagi. Pakaikan subang. Dia tak pakai baju gaun selendang tu cerita bab ya. Dia pakai subang. Pantai gelang jangan cakap lah. Jadi dia menukar identiti menjadi kekeliruan kepada kanak-kanak tersebut. Baik, andai anak tersebut dah besar sekarang ni, dia tahu dia laki-laki. Ya. Jom kita balik kepada fitrah sebenar. Jadi laki-laki. Ya. Takkan tak boleh terima kot dia laki-laki, ada alat tu. Alat lelaki dia panggil. Ya. Nak cakap apa lagi dalam bahasa yang diketahui oleh semua orang dalam masyarakat kita. Ya. Jantinanya itu lelaki. Maka redha adalah satu jalan yang terbaik. Redha. Oh, aku ni laki-laki, walaupun pernahlah satu ketika abang aku, mak aku, dulu ayah aku teringin sangat nak anak perempuan, adik perempuan ya. Ya. Lalu mereka pernah pakaikan aku begini. Hari ni aku sedar aku laki-laki. Ya Allah, ya ampunkan mereka, bantu aku untuk nak balik kepada kebenaran. Dan saya nak selit sikit ya. Tak semestinya anak-anak yang dididik dengan cara keperempuanan tu nak jadi gay, na'udzubillah min dzalik. Tak. Ada yang tak jadi pun. Dan ada anak-anak yang dididik dengan kelelakian tiba-tiba jadi gay, na'udzubillah min dzalik. Sebab itu saya kata proses tarbiyah itu mak ayah khususnya tak boleh berhenti. Para guru, pendidik khususnya yang duduk di asrama tak boleh berhenti. Mudah-mudahan kita dirahmati. Baik. Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton, selepas ini kita nak jawab satu isu Ustaz. Lelaki bukan gay disebabkan dirinya sendiri, tapi sebab dah lama tak merasai nikmat bersama dengan isterinya. Siapa yang perlu dipersalahkan? Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Siapa yang perlu dipersalahkan? Lelaki mungkin boleh jadi tak nak jadi gay, tetapi disebabkan lama tak dapat, isteri sibuk sangat. Dan oleh sebab itulah baik cari lelaki. Pandangan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-puan, kami ketawa ni bukanlah sebab tajuk ni lucu pun. Tak ada lucu pun. Tajuk ni serius. Tapi kita daripada awal tadi duk bincang berapa ramai ustaz-ustaz yang tolak tajuk ni. Betul. Tak kurang juga da'i pun bagi orang lain lah kan. Tapi kenapa kita hadir di kalangan masyarakat pagi ni untuk bincang tajuk ni, ambil risiko. Walaupun orang akan marah atau sebagainya ya. Tapi inilah dia Islam, agama yang tadi bila ditanya tadi farudduhu ilallahi war rasul. Kamu semua baliklah rujuk kepada Allah. Bagaimana Allah menyelesaikan masalah ni? War rasul, dan rasul yang menjadi utusan Allah, manusia yang didik kita, ya. Dan saya nak senyum lagi sikit bagi lebar. Dah lama tak dapat, ya. Nafsu ini kena nafsu, ingat ya. Nafsu tak boleh disekat, dihalang. Tapi nafsu mesti disalurkan mengikut jalan yang Allah redha. Jalan yang diberi pilihan. Ya. Lain cerita panjang tuan-puan, itu korum yang lain. Kita nak fokus korum ni. Cerita tentang ma'fu, dimaafkan, apa semua tu cerita lain. Sebab itu dibolehkan. Minta maaf dulu. Minta maaf semua, khususnya para isteri dan isteri saya. Islam mengharuskan poligami. Ini penyelesaian. Sebab itu tak boleh sekat. Dan jangan, na'udzubillah min dzalik. Saya pesan kepada semua isteri, mak mertua,
ya, bapa mertua, siapa saja, jangan guna-gunakan pasangan anda, wa imma suami atau isteri. Kadang naudzubillah min dzalik. Ini saya jumpa dalam kehidupan ni, ya. Jumpa, kita tolong dia, kita rawat mereka. Dia diikat nafsu oleh isteri dia, ya. Duduk jauh, isteri tu pula pergi jumpa bomoh, pawang, benda-benda karut semua ni, suruh sekat daripada suami dia cari perempuan lain. Dia sekat cari perempuan lain. Apa suami buat? Cari jantan. Na'udzubillah. Cari lelaki lah. Cari lelaki-lelaki. Yang dia minta tu jangan cari perempuan. Dia cari lelaki-lelaki. Sebab itu fitrah tu jangan halang. Saya sebut dah tadi. Bila benda halal Allah Ta'ala bagi untuk selesaikan isu ni, ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Tuan-puan cakap lah, perempuan tu akal 1, nafsu 9. Laki-laki akal 9, nafsu 1. Bila datang, dia punya titik puncak dia tu kan. So cerita dah 1 ke 9 kan. Sama je. Balik sama. Maka penyelesaian Islam bagi tu jangan tolak. Bagi kaum lelaki-lelaki, saya pesan sungguh-sungguh ni. Kalaulah sampai peringkat tak boleh dikawal lagi hingga na'udzubillah min dzalik, nak berlaku zina. Nabi tak mengaku umat tahu orang yang berzina ini, ingat tu. Ya. Nabi tak mengaku, aku tak pernah ajar umat aku berzina, kata Nabi. Ya. Maka pilihlah untuk berpoligami. Buat apa nak cari lelaki-lelaki? Benda halal ada. Kadang-kadang ada kawan-kawan marah kat Ustaz Rodi ni, marah. Apa Ustaz pagi ni bagi nasihat? Suruh suami kami kahwin lagi. Saya tanya balik si perempuan. Dia antara dia bawa balik rumah. Ni siapa dia ni abang? Inilah teman sepertiduran abang. Dah ayang tak bagi lama. Contoh. Ni kita jadi da'i ni, jadi pendakwah ni, kita tak boleh pilih tau da'i. Cakap betul lah. Setengah orang dia pilih. Oh, okey, saya yang ni saya nak layan. Yang ni sorry ya. Ini saya tak nak masa. Astaghfirullah. Guru saya pernah pesan satu ketika. Saya pergi jumpa dia, ziarah dia. Dia tengok saya lama. Kata kamu lama tak merawat orang. Saya tunduk mata saya, dia tengok mata saya tu, saya tunduk. Maaf kiai, saya tanya. Dia kata, kenapa kamu tak mau guna segala ilmu yang Allah beri kepada kamu untuk manfaatkan kebaikan orang ramai? Sibuk kiai sekarang. Apa kamu lebih sibuk daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ui. Syad. Adakah kamu lebih sibuk daripada Sulaiman dan Daud alaihi wassalam? Punya kerajaan yang besar. Kamu siapa? Ya. Ambillah air walau dengan membaca Fatihah. Ya. Rawatlah mereka. Jadi nak bagi tahu Dai Aiman, carilah yang fitrah, jangan dihalang, nanti jalan lain yang akan sampai na'udzubillah min dzalik. Tadi Ustaz sebutkan bila mana kita salurkan ke tempat yang betul, maka Nabi pernah sebutkan ia merupakan sedekah juga Ustaz kan? Ya. Dan begitu juga kalau sebaliknya ia disalurkan tempat haram, maka haramlah. Jawapannya Ustaz. Saya benar, saya nak tambah sikit, bukan hanya sedekah je Dai Aiman. Dia jihad. Jihad. Sebab itu siapa yang kita rawat, kita bagi tahu, memberikan khidmat terbaik kepada pasangan kamu, suami kepada isteri, isteri kepada suami. Ya, hingga meninggalkan segala fitnah yang lain adalah al-jihadu fi sabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad yang Islam tunjuk sangat luas, tapi puak-puak teroris menyempitkannya. Jangan ikut mereka. Ikut Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang original. Allahu a'lam. Kita ada kawan-kawan Arab Ustaz lagilah ramai kawan Arab saya. Bila kita berjumpa dengan mereka, cara untuk kita bersapa, kita salam, kita peluk, kita cium pipi, and then kadang-kadang kita berjalan berpegangan tangan. Kata orang boleh jadi itu boleh menyebabkan gay. Apa pandangan Ustaz? Sebab kita nak merapatkan silaturahim dan itu caranya Ustaz. Saya ketawa lagi sebab saya benda ni yang saya aim untuk nak jawab kepada masyarakat. Satu hari, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu hari Nabi duduk dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sayyidina Umar kita tahu sangat keras dia. Nabi tanya apa? Umar, kau cinta tak dengan aku? Kau sayang tak dengan aku? Kau kasih tak dengan aku? Oh, dengar pernyataan tu, takkan nak kata Nabi dengan benda yang tak baik. Cerita pegang tangan, tepuk, peluk, cium tu nanti dulu jap.
Ini, kita baca-baca hadis, jumpa hadis ni. Nabi kata, wallahi ya Rasulullah, aku sayang, aku cinta, aku kasih dengan kau. Setara mana Nabi tanya, kau kasih kat aku? Panjang hadis tu sebenarnya. Sayyidina Umar jawab, ya, macam aku sayang anak-anak aku. Rasul kata, tak cukup lagi. Ya Rasulullah, macam aku sayang pada mak ayah aku. Tak cukup lagi macam aku sayang keluarga aku. Tak cukup lagi macam aku sayang diri aku. Tak cukup lagi, kata. Lalu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, wallahi demi Allah yang memegang jiwa aku ni, aku sayang, aku kasih, aku cinta pada engkau ya Rasulullah, melebihi daripada cinta kasih aku pada diri aku, anak pinak aku, keluarga aku, hatta mak ayahku. Engkau lebih aku kasihi daripada segala-galanya. Kecuali Allah lah paling tinggi sekali, lepas tu engkau. Apa kata Nabi? Al-an, sekarang baru cukup imanmu. Dan kalau kita baca hadis lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, bukan tak beriman. La yu'minu itu maksudnya belum sempurna iman seorang daripada kamu dan saya dan Aiman dan semua ni yang sedang menonton dan jadi kru ni, kecuali kamu kasih sayang saudara kamu seperti kamu kasih sayang diri kamu sendiri. Maka jangan disalah faham. Dia pegang tangan, warak ni bukan tangan tu, dia peluk, cium, dia dakap kita, dia kilik tangan kita, bukti keakraban. Tapi ada bahagian yang jangan kita pegang pada tubuh dia, aib sangat-sangat. Kita sambung lepas ni, insya-Allah. Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada tetamu istimewa yang cukup pakar dalam bidang ini. Jadi para penonton nak tahu siapa dia? Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dan tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Suami tetapi gay. Sebenarnya gay. Baik, kita bersama dengan pengarah urusan Hushim Motivational and Counselling Consultancy. Baik, kita bersama dengan Tuan Haji Hushim bin Haji Saleh, kaunselor berdaftar. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam pentas Tanyalah Ustaz. Dan pada hari ini kita cukup kenal Tuan Haji ini adalah seorang yang pakar dalam mengendalikan kes-kes lelaki gay, perempuan lesbian dan sebagainya. Jadi Tuan Haji, kita nak tahu bagaimana kes rumah tangga yang melibatkan penceraian ataupun kita sebutkan sebagai perpisahan disebabkan gara-gara suami gay. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Ustaz InsyaAllah. Dan saya nak bercakap ni berdasarkan kepada kes-kes di klinik saya lah. Saya banyak kendalikan kes. Untuk pengetahuan semua, biasanya wanita yang berkahwin dengan gay ni, pada mulanya sebenarnya wanita dia tak tahu sebenarnya suami dia gay. Dia berbeza dengan transgender. Kalau transgender, mana pondan tu lain, kita boleh kenal Tetapi gay ni sebenarnya biasanya kebanyakan yang datang jumpa saya, kes kaunseling saya tahun 2021, yang kahwin dengan gay yang datang jumpa saya buat kes kaunseling ialah 40 kes. Dan tahun ni 2022 ni dah 20 kes. Yang mana isteri tu dah kahwin dan duduk serumah baru tahu bahawa suami tu gay. Tapi sebelum daripada kahwin, dia tak tahu. Sebab lelaki tu dia macam kita lah Ustaz. Macam Ustaz, macam saya. Dia gay ni susah untuk dikenali sebenarnya. Jadi penampilan dia, lepas tu dia punya karakter, kejaya dia dan sebagainya. Jadi biasanya bila mereka bercinta, dia yang wanita tak tahu bahawa dia gay. Nampak tu? Dan keluarga pun tak tahu. Jadi bila dah kahwin, ni dia timbul masalah. Bila kahwin, ni saya cakap tu terang lah. Ada yang kahwin, maknanya yang lelaki tu tak sentuh langsung isteri. Tak ada sentuhan. Ni saya cakap berdasarkan kes-kes kaunseling yang saya buat lah. Bila saya buat kaunseling, datang jumpa saya. Lepas tu isteri bercakap bahawa dia tidak pernah disentuh oleh suami. Walaupun dah kahwin katakan dah 6 bulan, walaupun dah kahwin 7 bulan, setahun tapi dia tak disentuh.
Jadi di situlah baru isteri tu rasa macam ada sesuatu yang tak kena dalam perkahwinan itu. Dia ada benda tak kena lah bila dia kata hubungan suami isteri tu dah kata orang tu dah 6 bulan, 7 bulan, kadang seminggu pun kahwin dah nampak kenapa ni tak sentuh. Dan bila datang buat sesi kaunseling, bila dengan saya biasa buat sesi kaunseling suami isteri, saya akan panggil seorang-seorang. Jadi mula-mula isteri masuk, lepas tu isteri ceritalah apa benda yang berlaku, lepas tu saya panggil pula suami pula masuk. Jadi bila suami ni masuk, masa itulah gay ni akan mengaku bahawa dia cakap lah, Haji sebenarnya saya tak minat perempuan, saya minat lelaki. Dia kata, jadi saya kata kenapa you kahwin dan you menganiaya your wife, you aniaya perempuan ni kenapa? Dia kata sebenarnya saya kerjaya dah bagus, lepas tu mak bapak saya asyik bising aja bila nak kahwin. Jadi kebanyakannya mereka ialah cover line, untuk cover line family dan melindungi sebagainya. identiti ya Tuan Haji kenapa? Dia melindungi identiti. Yes, melindungi identiti. Sebab apa? Family dah tanya dia, abang dah umur gini-gini, dah ada kerjaya bagus, kenapa tak kahwin lagi? Kenapa kena? Jadi dia nak cover line. Sebenarnya minat dia untuk kahwin memang tak ada. Nafsu dia kepada wanita memang tak ada. Ini baik, saya Tuan cakap Haji. ni yang saya buat dalam kes-kes saya lah. Dah bertahun dah saya buat ni, dah ramai dah. Tetapi saya nak beritahu kat sini, biasanya yang jadi mangsa ialah isteri, wanita. Dan kebanyakan tu memang Allahu Akbar. Saya memang tengok kesian dan sedih lah kepada isteri-isteri yang mana kahwin dengan lelaki gay ni. Baik Tuan Haji, kita ada jumpalah satu pasangan ini yang mana mempunyai 5 orang anak. Dari apa yang kita faham, hubungan mereka ni seolah-olah tak ada masalah. Dan bila kita sedar, sebab mereka dah dapat 5 orang anak Ustaz, jadi tak ada masalah berkaitan dengan hubungan itu. Tetapi bila dilihat balik, rupanya lelaki ni gay. Kat mana silapnya Tuan Haji? Bagus soalan tu. Sebenarnya itu dia bukan panggil gay, itu dipanggil bisexual. Dia bi ni maknanya dia ada isteri, ada anak. Saya ada klien saya sekarang ada cucu. Masya Allah. Saya ada klien sekarang ni ada cucu. Dia ada anak, dia ada isteri, dia ada cucu. Tapi dia tetap juga bela anak ikan tu, dipanggil anak ikan. Jadi dia dua-dua, itu dia panggil bi, itu bukan gay, itu bi. Yang gay ni dia biasanya tak sentuh perempuan, dia takkan sentuh punya, dia suka lelaki je. Tapi yang Ustaz sebut tadi tu, itu bi. Bi ni biasanya dia ada isteri, ada anak, ada cucu. Jadi masyarakat melihat, oi, macam mana you kata dia gay sedangkan dia ada anak, sedangkan dia ada cucu, macam mana? Jadi sebab tu masyarakat awam ni ramai tak tahu benda ni. Saya ni sebab buat kes ni selalu banyak kes, jadi memanglah itu dia panggil gay, bisexual, transgender, lepas tu lesbian, lepas tu LGBT. Baik Tuan Haji, kita nak tahu bagi mereka yang dah terjebak ataupun dah buat, apa langkah yang perlu mereka lakukan Tuan Haji? Bagus soalan tu Ustaz. Memang saya sebagai kaunselor memang banyak mendalikan kes-kes yang kita kata yang dah terjebak jauh ni nak balik ke pakar jalan. Mereka nak balik ke pakar jalan, dan insya-Allah lah, maknanya kita ada panduan-panduan dan kaunseling dan juga kita gabung jalinkan dengan faktor keagamaan untuk bawa dia. Contoh misalnya macam di Selangor, dan saya ingat di Jakim pun ada, iaitu kita panggil Rekop, yang mana mereka ni akan dibawa di satu tempat untuk dipulihkan. Dan mereka dah datang menyerah diri dan sebagainya, dan kata nak balik ke pakar jalan, dan kita bantu mereka lah, insya-Allah kita bantu mereka. Dan ada yang bersungguh-sungguh, ada klien saya yang sekarang ni adalah yang dah balik ke pakar jalan, dan mereka ialah dah jadi orang yang kita kata yang lelaki normal balik lah. Dan dia boleh dipulihkan, tetapi dengan diri dia sendiri. Sebab apa sekarang Ustaz, banyak cabaran ni. Ramai jumpa saya bila nak balik ke jalan. Dalam ni ada. Ni dalam ni.
sekarang ada online punya, kita kata tadi Allah Ustaz, kalau buka dalam ni semua ada Ustaz. Saya nak cakap, jadi biasanya dia kata, saya dah balik kepada jalan Tuan Haji 3 tahun, tapi sekarang ni saya dapat pula ni, apa nama ni, ada partner barulah. Yang lebih kata orang tu menarik lagi, dia kata tergoda. Jadi sebenarnya boleh. Dan macam di Selangor, MAIS ada menyediakan rumah rekod. Saya ingat JAKIM pun banyak buat program-program. JAKIM banyak buat program-program untuk membantu golongan ini sebenarnya. Baik, sedikit Tuan Haji, mungkin yang terakhir ni, saranan daripada Tuan Haji kepada seluruh lelaki-lelaki di luar sana, mungkin ada nasihat daripada Tuan Haji untuk menghentikan perkara jijik ini, Tuan Haji. Saya nak cakap tu teranglah, memanglah ini sebenarnya dilarang dalam Islam. Dalam Quran pun ada, Allah berfirman, Ustaz, tentang dalam surah Ar-Raf ayat 80, 182 tentang kaum Lut. Jadi saya minta lah, tolonglah. Sebab minta maaf lah, hari ni saya nampak saya punya klien meningkat. Ramai yang terlibat ni. Dan mereka tak ada segang silu lagi dah. Dan ini saya rasa kita risau kemurkaan Allah nanti. Kemurkaan Allah. Yang mana sekarang ni klien saya daripada umur 13 tahun, 14 tahun dah start. Jadi saya minta lah supaya ibu bapa luar sana, tolonglah kalau boleh banyakkan ikuti program keibubapaan, parenting skill. Dan kalau boleh banyakkan program-program keibubapaan, ramai mak bapak tak tahu anak ada terlibat. Tapi tahu-tahu dah terlibat. Dan satu lagi saya nak beritahu juga, ramai yang terlibat ni dan akhirnya kena HIV, kena AIDS. Jadi dan saya ramai klien saya dah yang duduk atas kursi roda dah sekarang ni. Dah tak boleh bergerak lagi dah. Bila kena tu, dia cukup cepat. Jadi saya minta lah, maknanya jangan kita kata teruskan aktiviti ni. Dan kalau boleh datang ke Jabatan Agama dan juga JAKIM untuk mendapatkan, kita kata, pertolongan lah daripada pihak-pihak yang kepakaran dalam bidang ni. Ada sebenarnya. Baik. Memang ada disediakan untuk membantu. Terima kasih Tuan Haji Hushim, pengarah urusan Hushim Motivational and Counselling Consultancy. Terima kasih Tuan Haji. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Tuan Haji. Meremang bulu roma. Mungkin sedikit daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan Haji Hushim tadi sebut 2001 40 kes. 2021 baru 20 kes. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Betul kan saya sebut tadi kan? Komen saya ialah proses yang berlaku. Mak ayah tolonglah. Saya ni ayah, ya. Dan ni isteri mak. Kami ni duduk satu hari tu akan bercakap, mesti ada topik anak-anak. Mesti ada topik anak-anak. Dan tu orang perempuan satu hari duduk suami isteri cakap tak tentang anak-anak. Kerana itu fitrah ibu ayah ni kena banyak bercakap. Antara ayah dengan mak, siapa yang paling banyak bercakap? Mak. Biasa mak cakap. Mak. Ini ustaz tanya dai. Oh, masya-Allah. Ustaz tanya dai. Nak tanya lagi dai. Kita tadi banyak farudduhu ilallahi war rasul. Ya, betul. Quran ajar kita bapa atau mak yang kena banyak cakap. Ayah. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa idh qala Ibrahim. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ayah tu kena main peranan. Ni ayah. Ayah ni dia ada walayah dia. Dia ada izzah dia. Ya. Tapi kalau ayah tu dah jadi macam na'udzubillah min dzalik baik siksa tadi, ya, atau macam na'udzubillah minta jauh, ya. Tapi ayah ni didiklah, ya. Tadi Tuan Haji Hushim sebut parenting. Alhamdulillah dia dah utarakan benda tu. Kalau Tuan Haji Hushim tak sebut, ini yang kita nak sebut sebenarnya. Ya. Mak ayah ni kena ada ilmu keibubapaan. Tuan puan pergi kursus perkahwinan tu, itu pra tau, nama pun pra. Kahwin lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi waktu pergi kursus sudah kahwin belum? Belum. Namanya pra. Dah kahwin cerita lain. Kena pergi kursus orang berkahwin. Tuan Haji Hushim,
Dai Aiman juga kita buat kursus ni. Kursus orang dah berkahwin. Tadi pra perkahwinan. Ni kursus setelah berkahwin. Taklah nama apa pun. Kursus lagi bila dapat anak. Ya, dapat anak. Sebab itu anak ni antara ayah dengan ibu kena imbang. Saya nak minta maaf kepada semua. Angkat tangan ni minta maaf. Jangan terasa kita ada keluarga yang berpisah mak ayah. Tapi apapun peranan ke ibu bapaan itu wajib, tidak boleh diabaikan. Bila abai, Tuan Haji Hushim sebut tadi. Seawal umur 12 tahun. Na'udzubillah min dzalik, 13 tahun, 14 tahun. Ya. Jadi benda ini jom kita atasi dengan bawa balik kepada agama sebenarnya. Sebab itulah tanyalah ustaz bawa topik ni pagi ni. Baik, tadi sebutkan 13-14 tahun pun dah mula nak cuba-cuba. Boleh jadi ustaz, ini mak ayah marah sebab bercinta di sekolah. Tak boleh rapat dengan perempuan ni. Kena jaga batas di antara lelaki dan perempuan. Kalau begitu, cari lelaki tak kena marah. Dan boleh jadi perkara ini boleh berlaku di asrama juga ustaz. Apa komen ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tajuk yang kita selalu bincang apabila kita bertemu dengan para murabbi, muaddib, mudarris, muallim. Saya terlibat dengan menghakimi acara tilawah dan tahfiz peringkat negeri. Kita jumpa para hakim yang juga mudir sekolah-sekolah tahfiz. Benda nombor satu yang antara dibincangkan ialah bagaimana nak mendorong, tu ayat dia, mendorong pemikiran yang salim, yang salimah, fikrah salimah, pemikiran yang sejahtera, supaya anak-anak ni kalau tak kita kawal, dia akan pergi fitrah, betul dah, laki cari perempuan, tu betul dah, tapi dia jadi tidak normal. Kat mana? Bila hubungan tersebut tidak melalui jalan yang halal. Tak melalui jalan halal ni semua tak normal. Jangan kata normal. Tak. Orang makan nasi, ustaz normal tu. Tanya sumber apa? Rasuah. Rasuah haram, sumber haram. Ya, kita akan lihat kehidupan yang tak normal. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ya. Kahwin, suami isteri kahwin. Bagus, betul, fitrah. Mahar kahwin datang daripada duit curi. Perkahwinan tersebut perjalanan yang tak normal. Jadinya normalkan anak-anak ni. Saya kadang usik anak saya. Tak ada girlfriend ke anak abah ni? Kan? Orang segak, handsome, takkan tak ada girlfriend. Kan? Alah abah kawannya. Bagus, saya kata bagus kawan. Bagus. Tapi ingat ya, ada jalan yang Islam ajar. Dan ingat fitrah kita orang lelaki ni, jalan kita adalah wanita. Dan ingat para wanita, jalan kamu adalah laki-laki. Tetapi ikutlah ajaran yang sejahtera. Baliklah kepada Allah dan Rasul. Islam agama yang mendidik. Wallahualam. Sporting lah ayah macam ni kan. Jadi sebenarnya itu didikan yang perlu kita beri kepada anak-anak. Suka kepada perempuan ini fitrah. Tetapi bagaimana kita pandu fitrah itu untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Baiklah, kepada para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda di TV3. Dan jangan risau, kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Kita nak cerita pasal solusinya bagaimana. Para penonton, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan tiru. Terima kasih kepada para penonton yang terus bersama dengan kita pada hari ini dalam topik perbincangan kita, iaitu suami rupanya gay. Baik, kita ada soalan yang menarik daripada sahabat kita di Facebook bersama dengan sahabat kita Razali Ismail. Apabila seorang lelaki gay itu meninggal dunia, adakah jenazahnya dikebumikan seperti jenazah orang biasa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak mengaku umat golongan seperti ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Satu soalan yang sangat bagus dari Tuan Razali Ismail. Terima kasih. Macam mana esok dia meninggal?
Hadirin rahimakumullah, ada beberapa kondisi, tapi saya ingin memilih satu daripada banyak-banyak tersebut. Kita mungkin tahu, mungkin tidak, pasti, yakin, ragu-ragu atau sebagainya. Pegang satu je. Yakini dia adalah seorang Muslim dan kita punya tanggungjawab untuk menguruskan hak dia. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak Islam seorang Muslim dengan Muslim yang lain ada 6. Last kali dia kata, fa idza mata, bila dia telah mati, fatba'hu, kamu kena urus sampai kamu ikut dia ke pemakaman dia. Soal dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan kerja kita. Lebih dahsyat daripada itu orang munafik. Ketua ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jangan duk tambah lagi belakang tu. Dah, cukup kat situ. Dia meninggal, apa Nabi buat? Nabi memberikan penghormatan yang terbaik. Kita jangan jadi satu fitnah atas Nabi kita balik. Apabila para sahabat kata mereka menderhakaimu ya Rasulullah, bunuh aja. Apa Nabi jawab? Nabi kata, aku tidak mahu akan tiba satu masa manusia akan mengatakan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri. Jangan. Sama hal dengan kes tadi. Ya. Kita jangan jadi orang yang besok penyebab kepada fitnah. Orang kata ni orang Islam tak mau menghukum dia. Hukuman awal dia panggil early judgment. Jangan. Kerja kita ni yang hukum tu hakim. Tu kerja dia. Kecuali hakim kata okey dia begini-begini keputusan dia, okey, ikut. Kita ni orang awam, balik kepada orang awam. Hatta ulama macam mana kita pun, kita tetap duduk dalam kumpulan orang awam. Atas ada amir, ada pemerintah, ada jurisprudence dia, perundangan dia. Tuan-tuan, saya merayu daripada tuan-puan, walaupun kita tahu memang kita dah cerita daripada awal tadi, Nabi marah, Nabi tak mengaku umat, Nabi begitu begini sungguh-sungguh ni. Akan tetapi bila kita menguruskan dia, uruskanlah dia sebagai seorang Islam. Mudah-mudahan yang lain tu terdidik. Ya, yang lain tu terdidik. Karena itu hadirin rahimakumullah, saya share sikit lagi dalam saat terakhir nak jawab kali ni. Ada kes ni mana bila dia lihat sahabat dia diuruskan jenazah dia. Waktu itulah ya datang angin taubat dia. Datang zauk dia, sedih dan pilu. Balik dia jadi orang yang normal. Di akhir hayatnya. Hayat dia. Jadi inilah yang kita nak sebenarnya dalam proses membawa masyarakat balik kepada jalan normal ni. Jadi lelaki yang bukan homo, bukan bi, bukan transgender, bukan, tapi rijal yang mana qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin kepada golongan wanita, dan wanita juga sama-sama memimpin antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pelindung, penjaga ataupun pengawal kepada wanita. Saya benar. Tapi isu ini Ustaz, lelaki gay ni dia suka pula untuk dilindungi, bukan melindungi. Dan dia merasa selesa bila mana ada lelaki yang melindunginya, sehingga kan dia berperwatakan seperti seorang wanita sebab suka dibelai oleh lelaki. Bagaimana dengan kes seperti ini Ustaz? Adakah tercabut daripada ungkapan lelaki qawwam tu Ustaz? Okey. Secara literasi dia tercabut lah. Dia bertanya tu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila kita melihat, bila jadi lelaki ni sebenarnya dia ada tersebut walayah tadi, walayah zauj dia panggil. Izzah seorang suami yang kena kawal, kena jaga, kena pastikan bahawa di bawah pentadbiran dia, isteri, anak-anak merasa ada perlindungan daripada seorang suami, seorang ayah. Bila Dai Aiman sebut tadi, gay ni dia jadi terbalik. Dia nak orang pula lindungi dia. Kerana apa? Kerana dia tak confident bahawa dia tu lelaki. Lelaki ni dilihat sebagai orang yang namanya penjaga, pembela. Tiba-tiba nak orang pula jaga dia. Sebab tu kita kata tak normal tadi. Tak normal tadi. Hadirin rahimakumullah, saya nak tarik balik beberapa jawapan daripada
Tuan Haji Ushim nak tambah lagi untuk sempurnakan soalan ini. Saya pernah ditanya oleh satu orang ibu. Dia kata, Ustaz tolong saya. Dia kata, anak saya kahwin dengan gay. Dia kata, Datin, kenapa sampai jadi macam tu? Dahsyat Ustaz. Dia approach anak saya, dia mengorak anak saya dan sebagainya. Kahwin. Ustaz, tahun tak sentuh. Betul Tuan Haji Ushim sebut tadi tu. Ini kes yang saya uruskan. Masya Allah, tabarakallah. Bila jadi kes macam ni, bila jadi kes macam ni, saya tanya proses pendidikan berlaku tak? Pujuk dah berlaku tak? Akhirnya si ibu ni bagi tahu tak boleh buat apa dah Ustaz. Dia bagi tahu memang dia tak ada langsung kepada perempuan untuk nak dah didik balik kepada kebenaran. Dia tak mau. Maka jalan itulah yang sebut tadi tu, bercerai. Pisah mereka. Sebab dia dilindungi oleh isteri dia. Sebenarnya dia kena melindungi si isteri. Sampai si isteri ni hampir kena dapat rawatan ubat oleh pakar sekretari. Saya pula yang bagi nasihat. Jangan, nanti dulu. Islam ada penyelesaiannya. Carikan ganti cepat. Dan dengan gantian tersebut, balik si isteri pula jadi normal. Lebih parah lagi, na'udzubillah min dzalik, bila si perempuan ni tengok suami dia tak normal, dia pula ambil jalan tak normal. Dia kata, dah abang pun tak mau peduli dia. Dia pun nak cari perempuan lah untuk nak jaga dia. Sudah. Itu satu bab tu. Kalau dia mencari jalan zina atau sebagainya, lagi bab yang lain pula, na'udzubillah min dzalik. Jadi bila kita sedar bahawa diri lelaki ni melindungi, didik diri kalian tu. Jangan kalian nak duduk normal ni, semua isteri nak kena melindung, sampai isteri pergi cari rezeki, balik rumah suap makan, ya, sampai semua benda, semuanya isteri jadi hamba, na'udzubillah min dzalik. Terbaliklah pada waktu tu. Kerana itu para lelaki yang dikasihi sekalian, lelaki yang dikasihi, ingat tu, kasih kerana Allah. Jadi seorang lelaki yang fitrah Islamiyah, fitrah diniyah, fitrah insaniyah, pelindung kepada isteri, anak-anak, perempuan, masyarakat, keluarga, komuniti, negara, paling besar lagi. Belajarlah, belajar. Kerana ciri-ciri yang kita tahu mereka yang na'udzubillah min dzalik ada ciri-ciri gitu-gitu tu, gay tu, dia takut. Dan dia nak bagi tahu juga, bukan semua lelaki lembut gay, nak kena faham ni. Allahu Akbar. Kita kawan-kawan penuh, ramai, ya. Mereka semua kita boleh lihat macam-macam jenis. Ada sahabat-sahabat kami, perwatakan dia gitulah. Jadi lembut-lembut sikit. Dalam ramai-ramai dia kahwin dulu. Dia kahwin dulu, dia dapat anak dulu. Wow, kita usik dia lah. Ini lebih jantan daripada jantan ni. Kan? Jadi tu saya kata, jangan buat early judgment. Dan balik kepada kisah asrama tadi, ya. Pantau anak-anak kita. Tanya mereka selalu, ya. Tengok kecenderungan dia. Ada yang kita seorang ayah ni tahu abnormal. Sebab kita lelaki-lelaki, kecenderungan lelaki-lelaki normal tu ada. Ada contoh tak Ustaz? Ataupun ciri-ciri yang boleh kita detect anak-anak ini? Pengalaman lah. Pengalaman bila jadi PIBG sekolah dan sebagainya, mereka pun tahu kita terlibat dalam kerja dakwah. Mereka datang, mereka tanya, Ustaz, anak saya takut perempuan. Oh, saya kata, tu bukan kata tak normal. Ni takut perempuan dulu ni kan. Perempuan datang mengorak, hai Aiman, lari. Lari, terkejut kita. Untuk kita yang takut, hai, nama apa-apa kan. Saya kata tu normal. Tapi Ustaz ni dak ni, dia mula nak pakai aksesori perempuan. Itu satu. Bila dia dah anggap diri dia perempuan, dia akan cari lelaki, sedangkan dia lelaki. Itu saya beritahu contoh. Ataupun Ustaz, dia kalau cakap dengan beberapa orang kawan dia, ada gaya lain sikit. Maaf dah, ya, anak-anak lelaki kita, kalau kita dengar hari ni cakap dengan kawan-kawan lelaki dia, kasar. Kita dulu ada lagi anak intan, kau faham, okay. Tapi kita tak kata tu salah, tak kata tu betul, ikut keadaan lah, ikut keadaan. Okey,
ada kelainan-kelainan tersebut, mak ayah ya, bila tanya tips tadi tu kan, macam mana cara nak ketahui, sila bagi perhatian pada anak tersebut. Kalau perlu kaunseling, jangan lewat-lewatkan. Wallahu a'lam. Jadi yang kita risau Ustaz, waktu dekat sekolah dulu, ada jenis adik angkat, abang angkat. Tidur sekatil Ustaz, kena libas dengan warden. Jadi kita nak cerita sikit, kita nak tambah sikit selepas ini, boleh Ustaz? Boleh. Para penonton jangan ke mana-mana, hati-hati jaga anak-anak anda. Kita berehat seketika. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Suami rupanya gay. Baik Ustaz, kalau kita lihat, ia berpunca mungkin asal usulnya daripada mungkin terjebak di sekolah, abang angkat, adik angkat, ataupun sekolah jenis memang semua orang lelaki. Ada tak pandangan Ustaz tentang isu ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boarding school, asrama, boys school, sekolah lelaki-lelaki, bukanlah alasan sebenarnya untuk menyuburkan benda gay ni. Bukan. Kerana kalau kita lihat dalam sistem pendidikan yang Islam ajar, ya, tak ada percampuran mukhalaf, tak ada. Tapi hasil generasi yang hebat, ya. Sampai masa waktu itu kena kahwin, kahwinlah. Sebab tu Nabi kata, ayuhas syabah, wahai lelaki-lelaki, siapa di kalangan kamu mampu kahwin, kahwin. Jangan duk tunggu-tunggu, jangan duk sekat-sekat tengah belajar ke apa ke. Saya kadang usik anak saya, ya, belajar betul-betul. Bila tengah belajar rasa nak kahwin, beritahu abah-abah kahwin kan je. Tapi Nabi kata, siapa yang tak mampu, maka berpuasalah. Kita senang sebut, tapi nak amal tu perlukan mujahadah. Betul. Itu satu bab, ya. Sekolah lelaki-lelaki juga bukan alasan kerana apa. Di situ ada murabbi, ada guru dia. Maka guru ni lah yang kita duk sebut tadi, kena main peranan penting. Dialah mak dan ayah di sekolah tu. Dekat rumah mak ayah dia seorang dia aja. Kan? Ini di asrama, di sekolah lelaki-lelaki, guru kena main peranan, pentadbir kena main peranan. Didik mereka, perhati mereka, duduk dengan mereka. Jangan guru pula ambil kesempatan. Na'udzubillah min dzalik. Kita juga tengok macam-macam kes, ya, na'udzubillah, tak jauh lah, guru liwat pelajar dan sebagainya, na'udzubillah, ya. Ini dah pelajar tu elok-elok, guru pula bawa penyakit, na'udzubillah min dzalik. Jangan berlaku begitu. Ada berlaku begitu, ya, cepat-cepat ambil tindakan. Pernah waktu saya jadi yang dipertua PIBG sekolah, mak ayah mengadu, cikgu tu begini, begitu, begini. Kita ada saluran dia, janganlah kita emosi. Betul. Bagi pukul pula, tak boleh. Ada jalan dia, ya. Ada bukti semua, ya. Dan ada ketika kalau pihak Kementerian Pendidikan Malaysia lebih tahu proses menggerakkan guru bagi kaunseling dan sebagainya, itu cerita lain pula. Jadi guru yang kita kata normal ini, tolonglah jengah anak-anak kita tu selalu. Ya. Saya ambil contoh seorang sahabat saya, dia mudir Mak Tafiz. Dia kata dia meronda setiap malam, ya. Tak Aiman juga, guru yang mendidik juga, meronda kena tengok. Perlu libas ya. Itu bahasa kita lah, bahasa kita libas ya. Didik dia, jangan, ya, jangan. Kenapa? Kita tak nak mahu ada bunga-bunga tau. Ada percikan-percikan api yang boleh membakar nafsu yang songsang ini. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Sebab itu para guru dan anak-anak yang sekolah laki-laki, kita sebut laki-laki, ya, perempuan bukan tajuk kita. Bukan tajuk kita. Itu cerita dai dan juga ustaz lain. Tolong ajar betul-betul lah. Sebab tu walaupun begitu, kena ada juga aktiviti yang ada orang perempuan. Sebab fitrah agama kita ni bukan kata pengasingan tu sampai penjarakan laki-laki, penjarakan perempuan, dah. Ada waktu Nabi SAW tunjuk bagaimana baginda kalau keluar, baginda ada angkat tangan, ya, kepada orang lelaki, angkat tangan pada orang perempuan.
Ada sekumpulan anak-anak dara yang tunggu je Rasul nak mengusik Nabi, bagi salam kat Nabi, Nabi jawab salam dan sebagainya. Ini proses pembentukan emosi. Dan na'udzubillah min dzalik, saya juga ada baca artikel, ada yang mengatakan bahawa pembentukan budaya gay ni ataupun pemikiran ini berlaku ketika dalam kandungan mak ayah. Na'udzubillah min dzalik. Masih dalam kajian. Apapun balik kepada ajaran agama, pegang teguh dengan apa yang Nabi suruh dan Allah perintah. Selamat dunia, selamat akhirat. Kaum Nabi Lut dihujani dengan batu-batu api dari neraka dan juga diterbalikkan tanda perkara ini cukup dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai akhirnya. Kita nak tahu Ustaz, 3 solusi yang jitu yang kita nak lakukan supaya perkara ini dapat diatasi. Apakah solusi terbaik? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila tanya solusi itu pun begitu juga, kita cepat sangat kena fikir. Sebab kita nak solusi segera tapi tidak tergesa-gesa. Tu bagus. Puji diri sendiri dah pula. Astagfirullah. Surah An-Nur cerita tentang cahaya, ya. Ayat yang ke-30, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Kamu bagi tahu kepada orang mukmin laki-laki, tundukkan pandangan mata mereka. Wa yahfazu furujahum, dan pelihara kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih bagus, satu proses penyucian that is pure. Kita sebut pure itu macam mana? Nak jaga kesucian, keaslian mereka, ya. Innallaha khabirun bima yasna'un. Allah is acquainted with what they do. Allah Maha mengetahui. Khabir ni maksudnya kamu sembunyi dah macam mana pun Allah akan dapat maklumat dia. Bima yasna'un, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi yang pertama, jaga diri. Cerita tundukkan mata, jaga kemaluan, itu solusi pertama ni, jaga diri sebenarnya. Safeguard ourselves, jaga diri kita. Karena itu jangan jadi kaum yang disebut oleh Nabi Allah Lut, musrifun. Kamu ni melampau. Sebab apa? Tak jaga diri. Kita ni kalau tak jaga diri, macam-macam kita buatlah. Jangan kata tempat lain, depan kamera ni pun kalau kita tak jaga diri, akan keluarlah benda-benda yang tak sepatutnya berlaku, boleh berlaku. Marah, jaga diri. Terlebih sangat sedih, jaga diri. Jangan sampai jadi kemurungan dan sebagainya. Kedua, apabila kita melihat budaya ini, ya, yang kedua ialah proses apa? Ilmu. Itu jaga diri. Macam mana nak jaga diri? Yang kedua itulah ilmu. Kena ada ilmu jaga diri, ya. Dah kena dah penyakit, ilmu penyembuhan. Macam mana nak pastikan tak berlaku lagi? Ilmu pencegahan. Semua ni kena ada ilmu. Lepas tu mak ayah jom belajar, anak-anak pun jom belajar, masyarakat jom belajar, jom kenali supaya tak akan terjebak. Dan ketiga, last but not least, ialah apabila kita telah pun jumpa benda-benda ini, carilah penyelesaian yang tuntas dan terbaik. Penyelesaian tersebut, sekali lagi saya sebut, balik lihat sirah bagaimana Allah dan Rasul mendidik manusia, mendidik masyarakat, mendidik umat kepada jalan yang fitrah kebenaran. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dan saya dapat satu nasihat, Ustaz, yang mana kita jangan duduk berseorangan. Pastikan kita sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujib as-sa'ilin, ya qabil at-taibin, ya rahim ad-du'afa'i wal fuqara'i wal yatama wal masakin. Tuhan yang Maha Agung, ya Allah, kami seru namamu, kami sebut segala keagunganmu, ya Allah. Pandanglah kami di pagi Jumaat yang barakah ini, dalam bulan Muharram yang termulia ini, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, dari terjerumus dalam perkara-perkara songsang, perkara-perkara mungkar,
perkara-perkara yang Engkau tegah, yang Engkau larang ya Allah. Hingga kami ingin memohon denganmu, Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'asiyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmah. Ya Allah, rezekikan kami mentaatimu ya Allah, dan ya Allah jadikan kami ini benci dan menjauhi kepada segala perkara maksiat. Benarkan segala kalbu kami dan betul tuluskan segala niat kami. Ya Allah, kami mohon padamu, pelihara Malaysia, ibu pertiwi bumi bertuah ini daripada segala kemungkaran. Terutama kali ini kami akan menyambung lagi ulang tahun kemerdekaan. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ayah ibu kami yang telah besarkan kami dari telapak kaki sebesar 2 jari hingga sedewasa ini. Ampunkan mereka seampun-ampunnya. Ampunkan seluruh yang menjayakan program ilmu pada pagi ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Akhirnya kami mohon padamu ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang sangat paling terbesar syukur kami terhadap-Mu ya Allah, dengan kurniaan-Mu setiap detik waktu dan ketika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan topik kita pada hari ini. Kepada para penonton, laut mati diterbalikkan dek kerana gara-gara perbuatan gay umat pada ketika itu. Adakah kita nak bumi Malaysia kita ini diterbalikkan juga? Jom kita jawab sama-sama. Baik, esok temu janji kita dengan topik yang cukup menarik, iaitu dari surah As-Sad ayat 25 sehingga 27, tafsir dan taranum, yang mana panel yang akan bersama dengan kita pada hari ini Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dan moderatornya Dai Anas. Baik, kepada para penonton, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Saya Dai Aiman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri innal insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Insyaallah. Alhamdulillah. Khair.